Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan aktiviti mencari isi tersurat dan isi tersirat. Keluarkan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 50. Kita baca sama-sama. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Di bahagian bawah, dia suruh kita isikan kotak ini dengan isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat ialah isi yang ada dalam petikan. Mencari kawasan sungai yang agak dalam. Disalin daripada perenggan satu ini, mencari kawasan sungai yang agak dalam. Dan isi tersirat ini adalah apa yang kita boleh fikirkan secara logik. Tiada dalam petikan. Jadi bagaimana kita ingin memikirkan isi tersirat ini, kita boleh bagi soalan mengapa, bagaimana, ataupun apakah kesannya. Kita akan dapat isi tersirat ni menggunakan kerana, untuk, supaya, itu semua adalah kesan daripada isi tersurat. Kita lihat isi tersurat ni dia nak cari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Kenapa? Mengapa? Sebab kerana dia nak bekalan oksigen yang cukup. Kemudian dia nak mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Sebab itulah dia nak air itu sentiasa mengalir. Okey, perenggan yang kedua, selepas itu bapanya, isi tersuratnya ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Mengapa? Kerana sangkar yang diperbuat daripada besi lebih apa? Kenapa dia tak pakai kayu? Kerana sangkar yang diperbuat daripada besi lebih kukuh, lebih kuat. Okey, seterusnya perenggan 3. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Jadi ini ialah idea tersurat ataupun isi tersurat. Mengapa? Kenapa pada waktu pagi?
Sebab ni pelenggan 3 1, 2, 3. Kenapa waktu pagi? Sebab dia nak pastikan air daripada beg plastik ikan tu sama dengan suhu air. Suhu air daripada beg plastik ikan sama dengan suhu air di sangkar. Sangkar tadi di sungai kan? Jadi kita tak boleh nak kawal suhu air sungai. Sebab sungai tu terdedah. Jadi kalau kita masukkan benih pada waktu tengah hari, air tu tengah panas. Jadi tak sama suhu air dengan air ikan ni. Ikan ni dari kolam. Benih ikan ni kita bela dari kolam tau. Jadi bila suhu air tu tak sama, jadi ikan ni dia akan mengalami tekanan. Dia akan stres. Ikan pun boleh stres. Jadi bila dia stres, dia akan lebih mudah mati. Sebab itulah orang akan masukkan ikan pada waktu pagi ataupun pada lewat petang. Pada maknanya suhu air tu ialah suhu air biasa. Suhu bilik lah, suhu air biasa. Okey. Jadi isi tersiratnya ialah untuk memastikan suhu air dari beg plastik dan sangkar adalah sama. Suhu air dia sama. Seterusnya, pelenggan 4. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa kita beri ikan tu makan pellet dan makanan yang diproses? Sebab kita nak bagi dia vitamin. Kenapa nak bagi dia vitamin ataupun zat? Kenapa? Sebab nak ikan tu besar, sihat, membiak. Jadi itulah jawapan dia. Kenapa bagi makan ikan pellet dan makanan yang telah diproses? Supaya ikan dapat membesar. Jadi bolehlah jual cepat. Keluarkan buku tulis hari, tarikh, teks J2 muka surat 50. Tajuk kita ialah kolam ikan dan hasilnya. Cikgu nak awak salin semula isi tersurat dan isi tersirat tadi. Tulis satu ni ialah pelenggan 1 lah. 1, isi tersurat dia apa? Mencari kawasan sungai. Mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Isi tersiratnya kenapa? Kerana untuk memastikan bekalan oksigen cukup dan mengeluarkan bahan buangan secara semula jadi. Untuk pelenggan kedua, isi tersuratnya tadi ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa? Sebab supaya sangkar lebih apa? Dan pelenggan yang ketiga, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kenapa? Isi tersiratnya untuk mengelakkan perbezaan suhu air dari beg plastik dan sangkar. Ataupun awak boleh jawab untuk mengurangkan tekanan kepada ikan. Itu pun boleh. Sebab kalau ada tekanan nanti ikan senang mati. Dan yang keempat ialah memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa? Supaya ikan apa? Tadi cikgu dah bagi jawapan. Tugasan awak yang seterusnya ialah buku aktiviti jilid 2, muka surat 54 dan 55. Kita lihat 54 diberi gambar secara tersusun. Gambar yang pertama ialah gambar orang tengah menjala ataupun memukat ikan.
Seterusnya gambar yang kedua ni dia buang isi perut, dia buang kotoran. Ini kita panggil apa? Menyiang ikan. Inilah menyiang ikan, nak membersihkan ikan, membuang isi perut. Seterusnya dia rendam ikan tu dalam air apa ni? Dalam air yang masin. Lepas tu gambar yang akhir ni gambar orang goreng ikan. Tajuknya ialah pekasam. Pekasam ni dia macam perap lah, perap ikan. Muka surat sebelahnya, dia suruh awak padankan isi tersurat dengan isi tersirat. Jadi susunannya mestilah ikut gambar ni, proses nak buat pekasam. Mula-mula kena tangkap ikan. Mana yang tangkap ikan? Kita baca, mencuci ikan dan membelah perut ikan. Memasang pukat. Gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Jadi mula-mula pasang pukat. Awak tulis sini pasang pukat, tak perlu salin tersurat ni, tak perlu. Tulis saja pasang pukat. Jadi apa kesan pasang pukat? Kita baca pula bawah dia ni. Yang ni ditulis mendapat banyak ikan. Ikan bersih, ikan menjadi masin, boleh dimakan dan mendapatkan duit. Jadi, apabila kita pasang pukat, kita dapat banyak ikan. Faham? Ini tersurat dan ini kesan dia. Kesan dia ialah dapat banyak ikan. Kesan dia ni ialah isi tersirat. Sebab tak ada dalam gambar ni. Dalam gambar ni dia cuma ada gambar orang pasang pukat. Faham? Tersurat tu apa yang kita nampak, apa yang ada dalam petikan. Tersirat tu kita tak nampak, tak baca, kita fikirlah, logik. Okey, yang kedua, mencuci ikan dan membelah perut ikan. Ni gambar dia. Jadi kesan dia apa? Apa tersirat dia? Awak padankan, tulis kat ruangan yang diberikan. Okey? Apa kesan mencuci? Mestilah ikan menjadi bersih. Seterusnya, ni gambar orang ni gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Ni dia tengah perap. Kenapa? Apa kesan dia? Apa jadi kat ikan tu selepas tu? Ikan menjadi masin. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.